Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ilal huda wa dalalah alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma raddina bi qada'ika wa sabbirna ala balaika wa auzi'na syukra ni'amaika. Ya Allah, jadikan kami redha dengan segala takdirmu, jadikan kami sabar dalam mendengar ujianmu, dan bimbinglah kami untuk sentiasa syukur kepada nikmat-Mu. Yang diraikan para pegawai, para sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I Kuantan, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, para pencinta ilmu, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Syukur kita kembali membincangkan kitab 100 sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dilupakan, yang merupakan kitab terjemahan daripada karya asal Al-Wasiyah bi ba'di sunnah shibhil mansiyah yang disusun asalnya oleh Dr. Haifa binti Nasir bin Abdullah Ar-Rashid yang merupakan Profesor Madya di Jabatan Akidah dan Doktrin Kontemporari di Fakulti Usuluddin Universiti Islam Imam Muhammad Ibn Saud di Riyadh. Dan buku ini yang ada di tangan tuan-tuan puan-puan diterjemahkan oleh Nik Faridah binti Mamat, diterbitkan oleh Kemilau Publika Sdn Berhad di Sarjana Utama Sungai Buloh. Buku ini diterjemahkan dalam banyak tajuk. Ada yang tulis tajuknya 100 sunnah yang hampir dilupakan. Ada, itu terbitan Santai Ilmu Publication. Ada yang buat tajuk 100 sunnah Nabi yang sering diremehkan. Ada juga. Dan kalau di Indonesia ada tajuk 100 sunnah Nabi yang sering disepelekan. Bagai-bagai. Jadi untuk kita gunakan 100 sunnah Rasulullah yang dilupakan. Buku ini 322 muka surat dan ada 18 bab yang disusun mengikut sunnah-sunnah Nabi dalam kategori yang berbeza, dalam bab bersuci, junub, siwak, azan, solat dan bagai-bagai lagi. Dan kita masih pada bab yang pertama iaitu taharah, dan kita pada muka surat yang ke-7 pada pagi ini insya-Allah. Pada pertemuan kita minggu yang lalu, kita bercerita tentang salah satu sunnah yang ditinggalkan oleh umat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berwuduk, iaitu sunnah madmadah, iaitu berkumur sebelum mengambil air semayang. Dan kita dah cerita hikmahnya, bagaimana 3 punca utama jangkitan pada bahagian oral disebabkan oleh bakteria, virus dan juga kulat ataupun fungi. Dan kita dah pun mendedahkan bagaimana ada 700 jenis kuman dan juga bakteria yang sedang mengenyuk di dalam mulut kita ini pada satu-satu masa, dan berkumur adalah salah satu, bukan satu-satunya, salah satu daripada ikhtiar untuk membersihkan jangkitan-jangkitan pada bahagian oral ini. Minggu ini kita akan masuk cerita tentang sunnah-sunnah Nabi semasa mandi junub. Muka surat 7, bab pelbagai sunnah yang berkaitan dengan junub. Babul wudu' qabla al-ghusli, bab berwuduk sebelum mandi junub dan cara mandi junub. Kita semua maklum bahawa setiap manusia, khususnya orang Islam, dia satu umat yang disuruh mandi. Dan kalau malas macam mana pun kita, tetap saja manusia itu at least sebulan sekali dia mandi, yang kita panggil sebagai mandi junub ini. Bagaimana cara untuk mengikut sunnah? Kita bacakan hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ghatasala minal janabati ghasala yadayhi thumma tawaddaa wudu'ahu lis-salati thumma yaghtasilu.
apabila mandi junub, Rasul sallallahu alaihi wasallam membasuh kedua tangannya, kemudian berwudu sebagaimana wudu untuk solat, kemudian baginda mandi. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Menurut Ibnu Daqiq, Aisyah radhiyallahu anha menceritakan baginda berwudu sebagaimana wudu untuk solat. Maka melalui hadis ini jelas perbuatan membasuh anggota wudu terlebih dahulu ketika hendak memulakan mandi adalah sunat. Hadis tersebut menjadi inspirasi kepada Imam Bukhari untuk menulis bab wudu sebelum mandi junub. Kemudian Al-Hafiz Ibnu Hajar menjelaskan bahawa hadis ini bermaksud disunatkan wudu sebelum mandi. Ini perbincangannya dalam kitab Fathul Bari. Timbul satu pertanyaan dan sering pertanyaan yang ditanyakan. Kalau nak berwudu semasa seseorang itu nak mandi wajib, kita sebut mandi wajib lah, mandi junub ni macam formal sangat. Kalau kita nak berwudu masa nak mandi wajib, maka bolehkah seseorang itu berwudu dalam keadaan bertelanjang? Kita maklum bahawa manusia tidak sempurna. Dan ramai orang walaupun dah berumur saja mandi telanjang lagi, masih lagi macam budak-budak lagi. Jadi adakah bila seorang itu nak berwuduk, disebabkan kita tahu pagi ni sunnah mandi wajib itu berwuduk dulu, adakah kita nak capai pakaian tutup aurat ambil wuduk semula? Ini ada juga yang bertanya. Para ulama membahaskan seorang yang mengambil wuduk atau melakukan wuduk sambil bertelanjang di bilik mandi dan tidak ada seorang pun yang bersamanya ketika itu dan tidak ada orang yang melihat pun kelakuannya ketika itu, maka hukumnya boleh dan wuduknya sah. Tetapi pastinya yang lebih afdal tidaklah kita melakukan perkara sebegitu. Muawiyah bin Haidah pernah tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang aurat. Dia tanya bilakah wajib ditutup dan bilakah aurat boleh dinampakkan. Kemudian Nabi pun menjawab, ihfaz aurataka illa min zaujatika au mimma malakat yaminuka. Jagalah auratmu kecuali untuk isterimu ataupun untuk hambamu. Orang itu bertanya lagi, bagaimana jika seorang lelaki bersama dengan lelaki yang lain? Bagaimanakah auratnya? Nabi menjawab, in istata'ta an la yaraha ahadun faf'al. Kalau engkau lelaki sama lelaki, kalau engkau mampu agar auratmu tidak dilihat oleh orang lain, lakukanlah. Mana tetap tutup jugalah pusat ke lutut. Orang tu tanya lagi, kalau saya bersorangan macam mana ya Rasulullah? Nabi menjawab, fallahu ahaqqu an yastahya minhu. Allah lebih layak seseorang itu malu kepadanya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Sebab itu pandangan ulama mengatakan hukum mandi dalam keadaan bertelanjang, menurut Imam Bukhari dan Imam Ibnu Hajar, boleh jika dilakukan di tempat yang sepi. Maknanya bukanlah mandi dalam keadaan tak seurat benam pun tak ada, ni di tempat yang kita tahu ada orang menengok. Tapi kalau kita dah di tempat yang tertutup, orang skodeng tu cerita lain. Dia skodeng, siapa suruh? Dia mengintai. Tapi kita dah pastikan tempat itu tertutup, maka tidak menjadi masalah. Tetapi pastinya yang lebih utama adalah memakai penutup, yang orang Melayu panggil kain basahan. Sebab itu ada babu man irtasala uryanan wahdahu fi khalwati wa man tasattara fattasatturu afdalu. Bab tentang mandi bertelanjang seorang diri di tempat yang tidak dilihat oleh orang, dan orang memakai pakaian basahan untuk menutup diri, itu adalah lebih utama. Cuma adalah perbahasan di kalangan ulama, ada yang kata haram, ada yang kata makruh dan sebagainya lagi. Tapi bagi kita untuk nak mudah, tidak jadi masalah jika di tempat itu tidak ada orang yang melihatnya. Cuma eloknya kita ni semua dah berumur, umur dah 5 series, 6 series, eloklah pakailah kain basahan untuk mandi. Sebab kita khawatir dalam umur kita sekarang, tengah-tengah mandi boleh ni cakap orang kampung, cakap orang bandar ni makna bertelanjang, mandi bertelanjang. Awak umur pencen, mandi bertelanjang, tengah-tengah mandi meninggal. Malu kita kan nak cucu. Benda mandi pakai air panas.
Mana tahu tekan karen, cok wayar, bzz, mati keras begitu. Terajam pintu dia anak cucu lah. Tok Ki telanjang mandi. Tak apa syok. Tak apa syok. Jaga maruah lah, maruah. Nama baik. Ini nama baik. Apa tanda Melayu terpuji. Jagalah aib dan maruah diri. Apa tanda Melayu berilmu. Tahu aib, mengenal malu. Kalau aib sengaja disingkap, tanda diri tidak beradab. Kena pula orang sekarang ni kuat skodem, pasang CCTV, pasang kamera tersembunyi dan bagai-bagai. Malu kita, esok orang heboh-heboh. Bila malu sudah terdedah, hendak menutupnya bukanlah mudah. Nama rosak, tercampaklah maruah, anak cucu pun memandang rendah. Jadi untuk nak selamat, pakailah kain basahan. Ada satu riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma disebutkan, iyyakum watta'arri. Nabi kata, janganlah kamu bertelanjang, kata Nabi, jangan bertelanjang. Fa inna ma'akum man la yufarriqukum fi naumin wala yaqizatin. Sebab yang selalu bersama kamu adalah malaikat yang tidak pernah berenggang dengan kamu illa hina ya'ti ahadukum ahlahu, kecuali ketika kamu buang air besar, atau hina ya'ti khalahu, buang air besar, ataupun ketika kamu sedang bersama dengan isteri kamu. Dua keadaan saja malaikat tidak mengganggu dan tidak berada berdekatan dengan kita, ketika buang air besar dan ketika kita dengan isteri kita, hubungan suami isteri. Maka kata Nabi, ala fastahyuhuma ala fa'akrimuhuma, maka malulah kepada malaikat dan hormatlah sikit mereka, kata Nabi. Hadis riwayat Imam At-Tirmizi. Jadi eloklah ditutup. Cuma menurut Badruddin Az-Zarkashi rahimahullah, ini ulama Syafi'i yang terkenal di Mesir pada abad yang ke-8, ada disebutkan sebagaimana tercantum dalam kitab Nihayatul Muhtaj, wal auratul lati yajibu satruha fil khalwati as-sawatani faqat minar rajul wa ma baina surah wa rukbah minal mar'ah. Kalau tuan-tuan puan-puan, khususnya puan-puan nak mandi hadas besar, mandi wajib, nak ambil wudu, tidak mesti tutup aurat tu kita sebut mandi, menutup aurat dia mandi dengan kain telekung. Tak. Kata ulama, aurat yang wajib ditutup ketika bersendirian, kita seorang-seorang, adalah bagi laki-laki menutup dua kemaluan sahaja, iaitu kubul dan dubur, depan dan belakang. Tak perlulah pakai serban kopiah, benda ikat-ikat, tak perlu. Tutup depan dan belakang. Kerana pakai seluar dalam pun sudah memadai. Dan bagi orang perempuan adalah menutup mabaina surah wa rukbah, tutup antara pusat dan juga lutut. Mana tak berkemban pun tak apa. Macam pakai towel, itu sudah memadai, dikira menghormati. Tidaklah boleh sangat. Dah berumur-berumur ini. Baik. Kita tengok tentang definisi perbahasan mandi junub. Dalam bahasa Arab, istilah mandi disebut dengan al-ghuslu. Ghuslu ni maknanya sesuatu yang dibasuh ataupun dicuci. Dan istilah junub ini diambil daripada perkataan januba yajnubu, yang ada beberapa makna yang kita sebut mandi junub ini. Pertama, junub ini maknanya jauh. Jauh. Junub diertikan sebagai jauh kerana seseorang itu akan dalam keadaan jauh daripada amal ibadat bila dia berada dalam keadaan junub. Dia tak dibenarkan melakukan beberapa amal ibadat yang biasa dia buat. Junub juga dalam bahasa Arab maknanya asing. Asing. Macam kita bukan Arab, kalau pergi ke negara Arab dipanggil kita ni ajnabi. Junub, orang berjunub semua. Bukan kita berjunub, kita ni warga asing. Ajnabi dia panggil. Ataupun Bangladesh, Pakistan yang ada negara kita, mereka dipanggil ajnabi, orang asing. Itu daripada perkataan junub, maknanya asing. Yang ketiga, Al-Asfahani menyebutkan bahawa istilah junub pada awalnya bererti perut. Junub ni perut. Sebagaimana firman Allah dalam surah As-Sajdah ayat 16, tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khawfan wa tama'a
wa mimma razaqnahum yunfiqun. Perut mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah dengan rasa takut dan penuh harap, dan mereka menafkahkan sebahagian daripada rezeki yang kami berikan pada mereka. Mana ada juga junub ni maknanya perut. Dan kalimat junub ini juga kata ulama digunakan untuk menunjukkan posisi yang paling dekat dengan kita. Bahasa kita panggil samping. Di samping kita panggil janib. Janib. Macam kalau tuan-tuan, macam saya di Kairo dulu, kalau naik tramco, naik pengangkutan awam, kalau kita nak berhenti di tepi, maknanya depan stesen sana, kita nak suruh driver tu dropkan kita. Ala gambi yastah. Ala gambi yastah. Gambi tu janbi. Di sisi saya, wahai pemandu. Itu kalau dia bawa kereta elok-elok lah. Kalau dia tak bawa elok-elok, panggil keledai je. Ala gambi ya khimar. Dia faham. Arak ni kelahi mainan dia je. Tak ada, tak kecil hati. Berhenti di sisi. Ala gambi. Maknanya janib. Itu semua makna daripada perkataan junub. Timbul persoalan. Kenapa kita mandi junub? Tuan-tuan sekalian, untuk melakukan amal ibadah kepada Allah, Allah minta kita ni bersih dan mesti suci daripada sebarang kekotoran. Kekotoran kecil, apatah lagi kekotoran yang besar. Hadas kecil, hadas besar. Dan caranya adalah Allah perintahkan kita mandi wajib. Ini perintah Allah. Wa in kuntum junuban fattahharu. Dan kalau kamu dalam keadaan berjunub, berhadas besar, maka bersucilah dengan mandi wajib. Surah Al-Maidah ayat 6. Maka mandi wajib ini ulama mengatakan kita ratakan air ke seluruh badan disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, terkeluarnya air mani. Yang kedua, kerana haid. Yang ketiga, kerana nifas. Yang keempat, kerana melakukan persetubuhan ataupun jima'. Ada beberapa lagi yang lain ulama ni kata sebab masuk Islam, dan sebab itu kita tak bincangkan. Sebab kelas kuliah duha kita ni bukan kelas fiqh. Kita ceritakan sunnah Nabi. Kalau cerita fiqh 3 tahun tak habis kitab ini. Orang ni menanya, orang ni menanya. Jadi kita ambil yang mudah. Sebab mandi wajib 4. Terkeluar air mani, haid, nifas, kerana melakukan hubungan suami isteri. Kita pergi hadis yang kedua, muka surat yang ke-8 daripada Maimunah radhiyallahu anha, katanya, Adnaitu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ghuslahu minal janabati faghasala kaffaihi marrataini aw thalatha thumma dakhala yadahu fil ina thumma afragha bihi ala farjihi wa ghasalahu bishimalihi thumma daraba bishimalihi al-ardha fadallakaha dalkan shadida thumma tawadda'a wudu'ahu lis-salati thumma afragha ala ra'sihi thalatha hafanatin mil'a kaffihi thumma ghasala sa'ir jasadih thumma tanahha an maqamihi dzalika fa ghasala rijlaihi. Kata Maimunah, dulu aku mendekatkan air kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mandi junubnya. Lalu baginda basuh kedua tapak tangannya 2 atau 3 kali. Kemudian baginda masukkan tangannya ke dalam bekas. Kemudian baginda tuangkannya ke kemaluannya. Dan baginda basuh dengan tangan kirinya. Kemudian baginda tepukkan tangan kirinya ke tanah. Dan baginda gosokkan dengan kuat. Kemudian baginda berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Kemudian baginda jirus air ke kepalanya 3 kali dari tapak tangannya. Kemudian baginda siramkan ke seluruh badannya. Setelah itu baginda menjauhkan dari tempat mandinya dan mencuci kedua kakinya. Hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim. Dan hadis yang direkodkan ini adalah daripada versi Imam Muslim. Baik, hadis yang seterusnya. Berwuduk bagi yang junub jika ingin makan ataupun tidur. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, iaitu kata Abdullah, Umar bin Khattab pernah tanya, Ya Rasulullah, ayarkhudu ahaduna wa huwa junubun? Qala na'am, idza tawadda'a ahadukum falyarqud wa huwa junubun. Wahai Rasulullah, bolehkah seorang di antara kami tidur dalam keadaan berjunub? Nabi jawab, silakan. Jika di antara kamu telah berwuduk, silakan tidur.
meskipun dalam keadaan berjunub. Dari Aisyah radhiyallahu anha katanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza arada an yanama wa huwa junubun ghassala farjahu wa tawaddaa wudu'ahu lis-salati. Nabi jika ingin tidur dalam keadaan berjunub, baginda akan membasuh kemaluannya dan berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Hadis Bukhari dan juga Muslim. Dan redaksi pada Imam Muslim hadis nombor 22 dan 305, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada an ya'kula aw yanama tawaddaa wudu'ahu lis-salati. Apabila Nabi ingin makan atau tidur sedangkan baginda dalam keadaan berjunub, baginda akan berwuduk sebagaimana wuduk untuk solat. Penjelasan mengenai hadis ini dengan kajian oleh para ulama dapat dilihat dalam kitab Fathul Bari. Seterusnya, berwuduk jika ingin mengulangi hubungan intim. Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ata ahadukum ahlahu thumma arada an ya'uda falyatawadda." Jika salah seorang di antara kamu mendatangi isterinya, iaitu bersetubuh, kemudian ingin mengulangnya kembali, maka hendaklah dia berwuduk. Hadis riwayat Imam Muslim, Abu Daud, Ibn Majah dan Tirmizi. Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dalam Al-Musannaf daripada Salman bin Rabi'ah menceritakan Umar telah berkata, "Wahai Salman, jika engkau bersama isterimu, kemudian engkau ingin mengulangi hubungan, maknanya bersetubuh semula, apa yang kamu akan lakukan?" Salman tanya semula, "Apa yang harus aku lakukan?" Umar menjawab, "Berwuduklah di antara dua persetubuhan tersebut." Berkenaan dengan hadis ini dan masalah yang kita kaji, Imam An-Nawawi menulis dalam bab berjudul bab dibolehkan tidur dalam keadaan junub dan disunahkan berwuduk sekaligus membasuh kemaluan jika ingin makan, minum, tidur atau mengulangi hubungan intim. Menurut Imam An-Nawawi dalam Syarah Muslim, kesimpulan hadis, dibolehkan bagi orang yang berjunub untuk tidur, makan, minum dan melakukan hubungan intim sekali lagi sebelum mandi. Persoalan ini telah menjadi ijma' para ulama dan mereka menyatakan bahawa badan orang yang berjunub dan peluhnya adalah suci. Mereka hanya disunatkan untuk berwuduk dan membasuh kemaluannya jika ingin melakukan kesemua aktiviti di atas, iaitu kita tengok tadi disebutkan tidur, makan, minum dan berhubungan intim. Maknanya kalau dah selesai hubungan suami isteri, sebelum nak makan, minum, apa lagi, tidur atau nak bersama semula, maka disunahkan untuk ambil air semaya, membasuh semula kemaluan dan lakukanlah perbuatan-perbuatan tadi. Termasuklah jika ingin bersama dengan isteri yang belum ditidurinya. Lain pula, ini untuk orang yang berpoligami. Sudah pasti akan timbul persoalan-persoalan oleh masyarakat. Okey, kalau saya ada dua isteri, saya bersama dengan ni, dah sudah, boleh tak saya bersama pula yang kedua? Jadi telah pun dijawab oleh para ulama, boleh. Memang ada hadis, ini kita luar topik sikit berkaitan dengan hubungan suami isteri ni. Ada hadis yang menunjukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia ada kemampuan untuk menggauli. Menggauli ni faham bahasa orang beradab. Dia boleh bersama dengan semua isteri dia dalam satu hari. Nabi kita, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaduru ala nisaihi fi sa'atil wahidati min al-laili wan nahar wa hunna 11. Kata Anas, Nabi dia boleh menggilirkan isterinya dalam satu masa pada waktu malam dan juga siang. Dan jumlah isteri Nabi ketika itu adalah 11 orang. Bayangkan, 11 orang isteri Nabi boleh gilir-gilirkan. Qala qultu li Anas. Qatadah radhiyallahu anhu ketika mendengar hadis ini tanya kepada Anas, "Au kana yutiquhu?" Mampu ke? Umur dah berapa? 11 orang dia boleh layan. Qal kunna natahaddatsu annahu u'tiya quwwatan 30. Kami pernah menyatakan bahawa baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam diberi kekuatan 30 orang laki-laki. Nabi punya kekuatan batin
itu menyamai kekuatan 30 laki-laki. Ini hadis dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Ghusl. Wa qala Sa'idun an Qatadah, inna Anasan hadatsahum tis'u niswatin. Dalam riwayat Sa'ad pula disebutkan daripada Qatadah, Anas bercerita bahawa Nabi ada 9 orang isteri. Jadi ada perbezaan, satu kata 11, satu kata 9. Ulama jawab begini, umumnya jumlah isteri Nabi ada 11. 2 orang meninggal semasa Nabi masih hidup. Jadi ada 9 orang isteri Nabi masih hidup, masih hidup lepas daripada Nabi wafat. Itu huraiannya. Mungkin tuan-tuan, puan-puan dan ada para penonton di luar mungkin akan kata, ish, kuat set betul Nabi ni. Boleh satu hari satu malam 11 orang sekali. Tak eloklah perangai. Jangan salah faham. Jangan salah faham. Kita hadis ini, kita tak boleh pandang serong menunjukkan soal gila seksual ke tak. Kita mana hadis ini sebagai satu semangat, khususnya kepada orang lelaki-lelaki, bahawa kita kena jaga kesihatan zahir dan batin. Sebagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang pada masa itu sudah pun berumur. Nabi masa umur 60, dia berkahwin dengan Ummu Habibah binti Sufyan, seorang ibu tunggal, umur 35 tahun masa itu. Umur 60. Dan Nabi berkahwin juga masa umur 60 tu dengan Maimunah binti Al-Harith. Maimunah baru umur 36 tahun. Jadi bagi orang lelaki-lelaki kena mesti jaga kesihatan. Jaga makan, kalau perlu exercise. Jangan makan ubat pelik-pelik sangat, jadi rosak badan pula esok. Jaga kesihatan. Kalau tanya, beri jaga kesihatan makan madu, kawan ikut sunnah Nabi. Itu jawapan yang tepat. Ikut sunnah Nabi. Makan telur separuh masak. Kata, tak mudahlah sejak pencen-pencen ni makin banyak makan fiber itu ini. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Menjaga kesihatan zahir dan juga batin. Dan yang kedua, hadis ini bukan nak menunjukkan Nabi gila perempuan. Bedak. Hadis ni nak menunjukkan kita kena malu. Sebab walaupun Nabi memiliki kekuatan kelelakian yang sangat luar biasa, tapi dia mampu iktikaf di masjid tanpa gagal. Dia mampu puasa sunat hari-hari ataupun selang sehari-hari. Dan dia mampu qiyamul lail tanpa gagal. Banding dengan kita, hak sebulan entah berapa kali sahaja. Tapi pemalasnya lah qiyamul lail. Nabi gagah dia boleh iktikaf hari-hari. Baik itu kata Aisyah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru ahya al-laila wa ayqadha ahlahu wa jadda wa shadda mi'zar. Nabi kalau tiba 10 Ramadan terakhir, dia akan kejut anak isterinya bangun dan dia akan ketatkan kain sarungnya. Apa makna? Kita selalu dengar hadis ni bila bulan puasa. Kenapa Nabi kena ketatkan ikatan macam kita kain plekat lah, dia ketatkan. Sebab Nabi memiliki tenaga kelelakian yang luar biasa. Simbol diketatkan itu, dia kontrol kehendak dia. Sebab nak ibadat 10 akhir Ramadan. Maka hadis ini wajar menjadi satu tamparan pada kita. Dahlah tak gagah mana, semayang pun malah. Malu kita. Dan hadis ini pelajaran yang ketiga menjadi pedoman kepada mana-mana orang lelaki-lelaki yang mengamalkan poligami, bahawa tanggungjawab memberikan nafkah batin secukupnya adalah kewajipan dan mesti diberikan kepada semua isterinya, bukan hanya kepada isteri muda sahaja. Bukan hanya kepada isteri muda. Ada orang dia kahwin 2. Dia kata, kawan alhamdulillah ustaz, tidur rumah isteri pertama lena tidur. Tidur rumah isteri kedua tak boleh tidur. Berapa blok bergaduh? Tak. Balik rumah isteri pertama tidur je lah, kerja tak ada kerja lain melainkan tidur je. Tak ada lalu nak assalamualaikum, nak ngusik-ngusik, tak ada. Ini tidak adil. Bagaimana dengan isteri kedua awak boleh sampai ke pagi tak tidur, dengan isteri pertama tak kepala terus tidur? Tak adil. Nabi boleh gilirkan 11 orang isterinya dalam satu hari saja. Itu Nabi ajar. Kalau engkau dah habis isteri ni, nak pergi ke isteri yang next, boleh. Ambil wuduk, bersihkan kemeluan, teruskan yang kedua. Itu punca kenapa Nabi mengajarkan.
Ni bukan nak suruh tuan-tuan poligami. Tak. Nak mengajarkan kalau tuan-tuan nak repeat, bahasa budak muda nak repeat. Nak ulang balik dengan isteri kita untuk kali kedua atau kali ketiga. Toh benda ubat dia telan malam tadi, dia nak ulang 3-4 kali. Loh, tak ada masalah. Tapi sunnahnya adalah bersihkan kemaluan, ambil wuduk dan jalanlah. All the best. Kita doa lah, Godspeed mudah-mudahan. Apa hikmah kita disuruh bersuci di dalam Islam ini? Hikmahnya adalah manfaat pertama, orang yang bersuci ini dapat pahala. Mandi mengikut pengertian syarak adalah ibadat yang kita buat kerana perintah Allah. Jadi kita mandi wajib yang kita buat itu, tuan-tuan puan-puan, dapat pahala sebab sedang melaksanakan titah perintah Allah. Tambahan lagi pula, mandi wajib pula adalah suruhan Nabi SAW. Jadi apa saja perbuatan yang kita buat kerana menjunjung titah perintah Allah dan Rasul, pasti dapat pahala. Sementara lagi Nabi menyebut dalam satu hadis, at-tuhur syatrul iman. Bersuci ini sebahagian daripada iman. Maknanya orang yang tak mandi, busuk, tak jaga kebersihan, ini orang imannya tidak sempurna. Hadis riwayat Imam Muslim. Ini manfaat pertama. Manfaat yang kedua, mandi bersuci ini untuk menghasilkan kebersihan. Apabila seseorang Muslim itu mandi, dia dapat membersihkan kotoran yang melekat pada badan ataupun peluh yang keluar daripada tubuhnya. Tubuh badan yang bersih sudah pasti boleh menghindarkan kita daripada kuman yang banyak menyebabkan penyakit. Bau tubuh badan yang sedap juga boleh menimbulkan kemesraan dan membangkitkan kasih sayang sesama manusia. Sebab itu ada satu hadis daripada Aisyah, kana nasu ahla amalin walam yakun lahum kufatun fakanu yakunu lahum tafallun faqila lahum law tasaltum yaumal jum'ati. Orang ramai yang sibuk bekerja dan tidak ada pembantu, sudah pasti badan mereka berbau busuk. Lalu dikatakan pada mereka, mandilah kamu pada hari Jumaat. Ini riwayat Bukhari dan juga Muslim. Jadi mandi ini bagusnya kita orang Islam. Hikmah kita suruh mandi ini dia selain daripada kebersihan, dia juga ada unsur rawatan. Saya nak kongsikan. Ada sejenis rawatan fisioterapi yang dipanggil hidroterapi. Hidroterapi ini kita merawat menggunakan air. Hidroterapi ini atau rawatan menggunakan air ini kini digunakan sebagai salah satu kaedah untuk rawatan pelbagai penyakit-penyakit seperti arthritis atau kecederaan yang melibatkan sendi yang lembut, soft tissue, ataupun otot ataupun saraf. Dia dah banyak treatment menggunakan air ini. Selain memulihkan sakit urat saraf, hidroterapi juga boleh membebaskan badan daripada bahan tercemar ataupun toksin. Seperti yang kita sedia maklum, air adalah salah satu elemen yang sangat penting dalam badan kita. Badan kita terdiri daripada 60% cecair, manakala organ terpenting dalam tubuh iaitu otak mengandungi 75% air. Air sangat mustahak dalam badan. Sebab itu, doktor kalau kita pergi adu penyakit, antara soalan favorite yang dia tanya, minum air berapa gelas sehari? Soalan favorite doktor. Hari ni dah minum air masak. Sebab formula mudah, nisbah 1 liter untuk 25 kilogram berat badan. Itu nisbah air, balance dia. Maknanya katakanlah berat badan kita 75 kilogram, maka pengiraannya adalah 75 kilo bahagi 25 kilo bersamaan dengan 3 liter. Artinya seorang yang berat 75, dia kena minum air dalam sehari ataupun dia kena konsum air 3 liter setiap hari. Dan dianggarkan sebanyak 1.7 liter air dikeluarkan sebagai air kencing
1 liter lagi terbebas menerusi proses berpeluh ataupun kita bernafas dan juga proses penghadaman oleh usus kita. Jadi kena minum air banyak. Air ni dia merawat badan kita. Kalau tak minum air banyak pun ada orang dia tak boleh minum air masak ni. Dia rasa macam nak mati minum air masak. Mentai tarik tak apa, dia kata minum air masak kau tak lepas ustaz. Rasa macam sangkut tekak. Dia jenis tak ajar pada kecil minum air masak. Tak apalah, amalkan makan sayur ataupun buah-buahan yang banyak air. Timun, salad, seleri, tomato, cili menggala, kobeh bunga, brokoli, lobak kecil, tembikai, belimbing besi, strawberry, tembikai susu dan bagai-bagai. Dan makanan biasa pun ada air. Ada. Sebab bila makanan yang kita makan dihadamkan, maka ianya akan bertukar kepada tenaga karbon dioksida dan juga air. Tetapi ada pengecualian untuk orang yang ada penyakit tertentu. Iaitu kalau orang masalah buah pinggang, dia boleh anggaran 800 ml saja air. Kalau orang ada masalah lemah jantung, 1000 ml saja air. Mungkin tuan-tuan puan-puan tanya, ustaz ni tahu mana? Ustaz ni doktor ke? Imam pun tahu pasal air. Saya minggu lepas, tak ada kelas ni. Minggu lepas hari Rabu tak ada. Saya pergi operate dengan Dr. Haji Hamid bin Ghazali. Dia ni Ketua Jabatan Urologi, HTAA. Bagi tuan-tuan yang turun naik hospital, tahulah urologi ni tentang apa. Saya buat treatment ureteroskopi, campur retrograde pyelogram, campur lithotripsy, masuk wayar, cek dalam apa semualah, tengok benda kurang. Dan antara yang dia belebih, air kurang, kena banyak minum air. Jadi ini yang disebut hydrotherapy. Air ni mustahak untuk kesihatan kita. Sebab itu bila agama suruh mandi, pasti ada manfaat. Apa manfaat mandi? Mandi ni mandilah, bukan nasi mandi. Kan kata ni tajuk nasi mandi. Dah, bukan nasi mandi ni, mandi betul. Dari zaman berzaman, manusia sentiasa percaya bahawa mandi ada signifikan dari sudut memberi kekuatan dan ada masanya boleh memberikan kuasa sakti kepada kita. Jangan main-main. Sebab itu kita di Malaysia sendiri, kita ada banyak ritual berkaitan dengan mandi. Malaysia yang paling terkenal mandi apa? Mandi bunga. Mandi bunga ni terkenal. Dan saya baru tahu, bukan orang Melayu saja ada mandi bunga. Orang Cina ada mandi bunga, orang India ada mandi bunga. Orang kita mandi bunga kerana percaya pertama untuk nak buang nasib-nasib jahat ataupun aura jahat dalam badan kita. Ada orang mandi bunga nak bersihkan fizikal dan juga emosi, mental dan bagai-bagai. Ada orang mandi bunga sebab nak datangkan kebaikan tertentu. Ada orang mandi bunga kerana nak manggil rezeki, ada. Lepas tu kalau beza Melayu, India, Cina, kalau Melayu bunga dia berapa jenis? 7, 9 ataupun 11 jenis bunga. Dengan 5 perut sekali. 5 perut kena ada. Kalau India ada, bilangan bunga dia 7 bercampur, apa jenis bunga? 7 jenis. Tapi dia campur dengan 5 dengan kunyit. Dia tambah kunyit pula. Kalau Cina 7 jenis bunga dan mesti dibuat oleh sifu. Tak boleh dibuat oleh orang biasa-biasa. Dan jenis bunga tu ada macam-macam. Bunga mawar, mawar putih, cempaka putih, melo kuning, melo putih, bunga kenanga. Kalau mawar merah ni, kalau mandi untuk nak berani. Nak pergi temu luga jawatan kerani ke apa, elok mandi air bunga mawar. Dia lebih bertenaga dan berkeyakinan. Kalau mawar putih ni segar. Badan lemah, rasa tak tahu apa hal. Sejak dengar orang ni meninggal, kita jadi lemah. Mandi dengan air mawar putih, dia segar balik. Orang tua-tua cakap lah. Kalau bunga cempaka putih, lembut kulit. Ni orang nak kahwin apa semualah, jadi pengantin. Kalau melu kuning, nak cucikan dalaman kita. Aura roh dan bagai-bagai lagi lah. Kalau melu putih, ni untuk orang nak merapatkan bahagian alat intim, bahagian intim mereka lah. Ni orang perempuan mandi dengan melu putih ni untuk nak jaga badan. Ni orang jenis pasang badan. Kalau bunga kenanga ni, kalau mandi, dia boleh menimbulkan gairah. Kalau tuan-tuan mandi bunga kenanga, percayalah tuan-tuan akan digigit oleh isteri sebab dia gerang dengan bau kenanga. Bunga kenanga ni dia menimbulkan gairah.
Tapi sekarang tak payahlah benar-benar mencari bunga. Orang siap buat produk lah, campur 7 bunga. Mandi saja cuaca pesel. Kadang kita tak percaya macam tu. Wallahualam tuan atas tuan-tuan lah nak percaya ke tak. Tapi mandi adalah salah satu daripada perkara yang orang percaya boleh mendatangkan kekuatan pada kita. Begitu juga di Malaysia ada mandi berdimba. Mandi berdimba ni kalau kita dipaham panggil adat bersiram. Macam buah dulu tuanku kalau naik tahta semua dia akan ada mandi bersiram, ada panca persada, guna air mayang nyo, mayang pinang, air tolak bala, air doa selamat, air 7 anak sungai. Ada gabungkan semua mandi, pakai bomba lah kalau orang besar-besar. Ada mandi bulan purnama, mandi minyak, mandi kunyit. Mandi kunyit ada. Baik itu mungkin tuan-tuan puan-puan pun tahu, gajah di zoo negara dia mandi pakai kunyit. Dan kunyit itu ditaja oleh Adabi. Ada dalam berita dalam internet. Mana lomokan kunyit. Janganlah goreng pula jadi gajah masuk kunyit pula. Dia memang mandi dengan kunyit. Heran mungkin ada sebab lah kot. Tapi balikkan tuan-tuan, kau ada kunyit, cuba mandi sekali. Tak tahu apa jadilah. Tapi orang kata bagus. Ada mandi bersiram tabalji, mandi sapa, mandi sungai, mandi tahun baru, mandi air raya, mandi melenggang perut, mandi limau, mandi 7 bulan. Mandi orang perempuan mengandung 7 bulan, dia akan mandi 7 bulan. Kita ni nak masuk musim tengkujuh, saya menggalakkan tuan-tuan mandi hujan. Mandi hujan ni bagus. Ada hikmah dari segi agama dan juga sains. Sebab itu ada satu riwayat daripada Yazid bin Al-Hadi radhiyallahu anhu, dia cerita bila air hujan turun dan air deras mengalir, maka lantas ketika itu Nabi akan mengatakan, ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahura fanatahhara minhu wa nahmadallahu alaihi. Bila hari hujan air mengalir, Nabi akan perintahkan, keluar kamu daripada rumah, pergilah kepada air ini yang Allah telah jadikan sebagai alat untuk bersuci. Bersucilah dengannya dan pujilah Allah atas nikmat ini. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dan ada satu hadis yang hampir serupa dengan hadis ini, dengan hadis yang sahih juga. Kana yaqulu idza sala al-wadi ukhruju bina ila hadzal ladzi ja'alahu Allahu tahuran fanatatahharu bihi. Bila air mengalir di lembah hasil daripada hujan, Nabi akan bersabda, keluarlah kamu, pergi ke air itu, bersucilah dia. Bersucilah dengan air itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Baik itu kalau dapat sekali-sekala mandilah hujan. Tapi yang saya tanya ke orang-orang yang pandai-pandai ni, dia kata bukan semua hujan boleh mandi. Nak zaman kita banyak kimia tak senonoh asap-asap kilang ni, ada hujan tertentu je kita boleh mandi. Pertama, mandi selepas 10 minit hujan turun. Mana jangan berung terus mandi, demam kita sebab banyak benda-benda kotor yang di udara ini. Jadi kalau dah 10 minit tu dia dah bersih sikit, lah mandi. Dan mandi hendaklah hujan yang direct daripada langit. Bukan mandi dekat dengan atap bumbung. Tunggu air kat pos kereta, tunggu daripada bumbung, gong atas kepala. Demam. Sebab itu macam-macam benda atas bumbung, taik burung, bagai-bagai. Jadi yang direct, tempat terbuka. Dan yang ketiga, hujan tu hendaklah hujan lebat. Bukannya hujan gerimeh, hujan panas, demam. Hujan lebat tu. Jadi kita di Pahang, di Kuantan, kalau hujung tahun nak masuk bulan 1 esok, hujan lebat tu. Berkadang 3-4 hari tak ada nampak cahaya langsung. Itu bagus mandi. Bagus mandi. Tapi kalau kilat sabun menyabun, tak payahlah mandi, akan mati panah peti pula. Ini pandai-pandai takkan satu-satu nak beritahu. Mana kalau anak cucu, hujan dah setengah jam, tak berhenti, bagi lesen lah. Pergi mandi luar. Sementara mak ayah kau belum balik. Pergi mandi. Cak, kan mak ayah kau balik, dia belebeh. Tok bagi lesen. Pergi mandi. Biarkan dia mandi. Elok kita join sekali. Dia ada kebaikan hujan. Saya pun tak tahu sangat apa kebaikannya. Tapi sebab Nabi sebut, dia ni adalah rahmat daripada Allah. Tak ada hadis suruh mandi masjid. Tapi ada hadis suruh mandi hujan. Jadi baik mandi hujan daripada mandi air di masjid. Manfaat yang ketiga. Saya ingat manfaat yang terakhir lah. Selepas mandi, badan kita akan terasa segar dan dapat menghilangkan malas untuk melakukan ibadat. Ini manfaat mandi wajib. Manfaatnya adalah kita rasa segar. Kadang kita kaji, kenapakah bila kita buang air kecil,
kita hanya diwajibkan basuh pada bahagian kemaluan saja. Tapi ketika mengeluarkan air mani, kena basuh seluruh badan. Pada tempat itu je keluar juga. Bukanlah keluar ke hidung, ke telinga. Tak. Tempat hak sama. Mana kalau nak berdasarkan logik, apa salah basuh je ustaz? Serupa je. Tempat hak tula keluar. Apa nak hak keluar air mani kena satu badan? Kalau kencing, molek basuh hak tu je. Apa hikmah? Baik. Air kencing ataupun air kecil ini, dia adalah berasal daripada sisa-sisa pemakanan kita. Pemakanan harian kita. Adapun air mani ataupun semen, dia adalah bahan yang terhasil dalam tubuh badan kita. Zat kita. Jadi dia beza, tak boleh disamakan. Orang yang kerap melakukan persetubuhan, secara automatik orang itu akan merasa letih dan tidak akan berdaya sebab zat badannya keluar. Sebab itulah mandi boleh memberi kesegaran dan boleh membuang segala peluh dan juga daki yang terhasil semasa proses air mani itu dikeluarkan. Sebab itulah air mani laki-laki dengan air mani wanita itu tidak sama. Air mani lelaki dia ada sperma, beza. Orang tak mengaji dia akan cakap air mani itu sperma lah. Tak, sperma lain, air mani lain. Air mani lelaki mengandungi sperma, yang mana air mani dia berfungsi menghalang sperma itu daripada persekitaran luar. Ketika air mani dikeluarkan, satu badan akan mengeluarkan sejenis kimia melalui liang roma kita. Maka apabila dibiarkan tidak dicuci terlalu lama, bahan kimia itu akan bertukar kepada habitat yang sesuai untuk virus dan juga bakteria. Itu puncanya. Jadi badan kita akan mudah terdedah dengan pelbagai penyakit kalau selepas keluar air mani tidak dibersihkan. Itu hikmah dia. Maka apabila kita mandi dan kita ratakan air ke seluruh anggota badan, bahan kimia itu akan dibawa oleh arus air semasa kita mandi. Sama juga kes kepada wanita, dia mandi kerana haid dan juga nifas. Haid sebenarnya adalah sejenis bahan buangan. Kita panggil ovum yang telah tamat tempoh, dia dah expired dan dia pecah sebab tidak ada persenyawaan yang berlaku antara dia dengan sperma dan dia dibuang oleh ovari. Jadi konsep haid itu dia sama dengan konsep keluarnya air mani. Iaitu semasa di dalam haid, badan wanita akan dipenuhi dengan kekotoran hasil daripada darah haid itu. Maka dalam keadaan haid, perempuan akan jadi mudah tertekan, mudah menjadi sensitif kerana semasa pecahnya ovum itu, hormon progesteron dia jadi semakin meningkat. Semasa hormon ini meningkat, dia akan sempitkan fikiran kita, minda kita ketika itu. Jadi nak marah sokmo. Jadi apabila kita mandi, urat yang tersimpul dia akan terlerai, perjalanan darah akan jadi kembali normal. Maka semasa dalam keadaan haid juga, seseorang itu akan mengeluarkan bau-bauan yang kurang menyenangkan, maka sudah pastilah mandi akan menghilangkan bau itu. Sama juga dengan nifas. Darah nifas sama dengan darah haid. Cuma bezanya darah nifas adalah hasil daripada melahirkan anak. Jadi semasa mengandung, darah nifas ini dia adalah makanan kepada anak di dalam kandungan kita. Jadi semasa mengandung, darah ini tidak dicemari oleh bakteria sebab dia dipertahankan oleh pelbagai antibodi. Tetapi bila melahirkan, sudah pastilah pelbagai bakteria akan berkumpul, akan membiak. Dan dalam keadaan nifas, badan seorang itu akan letih hasil lahirnya anak itu. Walaupun dia dah mandi banyak kali, keletihan itu tetap ada, tetapi dengan mandi wajib lepas keringnya darah, badannya akan segar, nyaman serta ceria. Inilah lebih kurang hikmah daripada kenapa agama suruh mandi wajib. Setiap kali lepas keluar mani ataupun keluar darah haid ataupun nifas, semuanya nak memberi manfaat semula kepada kita. Jadi lakukanlah. Cuma nak tambahkan nilai, jangan lupa untuk berwuduk sebelum mengambil mandi wajib. Dan kalau yang terbaiknya, janganlah mandi bertelanjang bulat. Sebab umur dah meningkat, kok mati seorang, malu.
Boleh tengok telanjang, mayat telanjang tak apa lawa. Jadi pakai pakaian elok, ambil wuduk, mandi wajib. Nak mandi telanjang lepas tu lah, tapi pastikan tutup untuk nak mengelakkan sebarang perkara yang tak diingini. Saya kira sekadar itulah perbincangan kita pada minggu ini. Saya mengucapkan ribuan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum kita berpisah, marilah kita menadah tangan berdoa. Moga pertemuan kita diberkati oleh Ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma in kana rizqina fis sama'in fa'anzilhu wa in kana fil ardi fa'akhrijhu wa in kana mu'siran fayassirhu wa in kana haraman fatahhirhu wa in kana ba'idan faqarribhu bihaqqi duhaika wa bahaika wa jamalika wa quwwatika wa qudratika atina ma ataita ibadika salihin. Ya Allah, kalau rezeki kami masih di langit, turunkanlah. Kalau di bumi, keluarkanlah. Kalau susah, permudahkanlah. Kalau haram, sucikanlah. Kalau jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duhamu, berkat kecantikanmu, keindahanmu, kekuatanmu, kekuasaanmu, limpahkan kepada kami segala yang telah engkau limpahkan kepada hamba-hambamu yang soleh. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali itu wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.